Bersama saya Afiz Sulaiman dalam rentasan berita edisi 716. Antara paparan utama. Wahai PAS, kleptokrasi itu benar, semata-mata benar. Semua yang baik dari Tuhan, bukan sawit sahaja. Siapa yang mahu jadikan Malaysia negara Kristian? Apa cerita hudud PAS? Assalamualaikum dan salam sejahtera. Bekas Perdana Menteri Datuk Seri Najib Razak diarahkan untuk membayar tunggakan cukai pendapatan berjumlah 1.69 bilion ringgit kepada Lembaga Hasil Dalam Negeri LHDN. Hakim Mahkamah Tinggi Datuk Ahmad Bachi berkata, Mahkamah membenarkan permohonan LHDN untuk penghakiman terus ke atas bekas Presiden UMNO Barisan Nasional itu. Penghakiman terus adalah apabila mahkamah membuat keputusan tanpa melalui perbicaraan penuh, iaitu antaranya tanpa mendengar keterangan saksi. Pada 25 Jun 2019, kerajaan menerusi LHDN memfailkan saman ke atas Najib menuntut beliau membayar 1.69 bilion ringgit bagi cukai pendapatan yang belum dibayar dan kadar faedah 5% setahun dari tarikh penghakiman serta kos dan relief lain yang difikirkan sesuai oleh mahkamah. Terdahulu pada 28 Februari, Mahkamah menolak permohonan Najib menangguhkan prosiding saman LHDN terhadapnya untuk membayar cukai pendapatan berjumlah 1.69 bilion ringgit sementara menunggu rayuannya berhubung taksiran cukai kepada LHDN. Bagaimana Najib boleh terhutang LHDN begitu banyak? Pemimpin PAS perlu hadam. Najib hanya menjadi seorang Perdana Menteri Malaysia pada 3 April 2009 sehingga beliau kalah pada pilihan raya umum ke-14 pada 9 Mei 2018. Ketika memegang jawatan Perdana Menteri itu, pada 5 Disember 2017, akhbar antarabangsa Reuters melaporkan Peguam Negara Amerika Syarikat Jeff Sessions menggambarkan skandal rasuah bernilai berbilion dolar yang melibatkan dana negara Malaysia sebagai bentuk kleptokrasi terburuk dan mengatakan Jabatan Kehakiman DOJ sedang berusaha untuk memberikan keadilan kepada mangsa. DOJ pada bulan Jun tahun itu mengemukakan beberapa tuntutan undang-undang untuk merampas lebih daripada 1.7 bilion American dollar aset yang dipercayai dicuri dari One Malaysia Development Berhad atau 1MDB, sebuah dana berdaulat yang ditubuhkan oleh Najib. Menurut Jeff Sessions, aset berkaitan 1MDB menyumbang hampir separuh daripada sejumlah 3.5 bilion American dollar hasil yang disita atau dihalang oleh DOJ yang berkaitan dengan kesalahan pengubahan wang haram. This is kleptocracy at its worst, kata Jeff Sessions di Forum Global mengenai pemulihan aset di Washington. Menurut transkrip ucapan yang disiarkan di laman web DOJ merujuk kepada kes Malaysia. Maksud kata-kata beliau, ini adalah kleptokrasi yang paling buruk. Siapa mangsa yang disebut oleh Jeff Sessions? Mereka ialah rakyat Malaysia termasuk ahli dan penyokong PAS. Malangnya, begitu mudah Ketua Penerangan PAS, Kamaruzaman Muhammad menuduh bahawa ungkapan kleptokrasi itu tidak lebih menjadi retorik politik. Beliau berkata demikian dalam kenyataannya di Harakah Daily pada 11 Julai 2020. Bukan Pakatan Harapan yang memulakan istilah kleptokrasi atau mencanangkannya ke seluruh dunia antarabangsa, tetapi DOJ. Kini Mahkamah dalam Kerajaan Perikatan Nasional yang diterajui oleh Bersatu di mana PAS menjadi ahlinya, mahu Najib membayar cukai sebanyak 1.69 bilion ringgit. Bukan 1.69 juta ringgit tuan-tuan, tetapi 1 bilion 690 juta. Pada 12 Oktober 2019, Menteri Kesihatan Datuk Seri Dr. Zulkifli Ahmad berkata, sebanyak 1.6 bilion ringgit telah diperuntukkan oleh Kerajaan Pakatan Harapan untuk membina sebanyak 20 klinik baru dan sebuah hospital akan dibina berdasarkan peruntukan belanjawan 2020. Itulah lebih kurang manfaat yang boleh didapati oleh rakyat jika 1.69 bilion ringgit itu
dibayar kepada lembaga hasil dalam negeri. Tetapi berdasarkan keputusan Mahkamah Tinggi tersebut, wang itu berada di tangan Najib, sedangkan ia sebenarnya milik negara. Itulah dia makna kleptokrasi, wahai pemimpin PAS. Ahli Parlimen Sepang Muhammad Hanifah Maidin mempelekeh Menteri Perusahaan Peladangan dan Komoditi Datuk Dr. Muhammad Khairuddin Ahmad Razali kerana menukar slogan "Sayangi minyak sawitku" kepada "Sawit Anugerah Tuhan". Bila saya lihat poster ini, maaf ya, saya duk rasa macam poster imam masjid yang baru tukar profession jadi tokey ladang kelapa sawit, ujarnya dalam satu kenyataan. Beliau berkata, seorang menteri wajar menzahirkan persepsi yang baik memandangkan persepsi itu dikira. Ini kerana Khairuddin bukan memainkan peranan sebagai ketua Lajnah PAS. Dengan hormat Bapa Menteri, jika dalam politik pun orang kata perception counts, dalam bernegara lebih-lebih lagilah. YB bukan sedang jadi ketua Lajnah Commodity Party tau. You are the minister. Walau dalam gomen tebuk atap, for heaven's sake, sindirnya. Hanifah mengingatkan Khairuddin supaya melihat semula punca kenapa negara Kesatuan Eropah memulaukan minyak kelapa sawit. YB ingat, misalnya, ketika pihak EU yang boikot sakan minyak sawit kita atas dasar apa? Bukti atau persepsi? Baru-baru ini, kempen Sayangi Minyak Sawitku yang dimulakan Kerajaan Pakatan Harapan dijenamakan semula dengan nama baru, iaitu kempen Sawit Anugerah Tuhan. Khairuddin memberitahu Dewan Rakyat bahawa nama baru itu adalah lebih baik berbanding sebelumnya. Ahli Parlimen PAS Kuala Nerus itu berkata demikian ketika menjawab soalan PKR Ahli Parlimen Pakatan Harapan Hang Tuah Jaya, Datuk Syamsul Iskandar Muhammad Akin, sama ada kempen Sayangi Minyak Sawitku akan diteruskan di bawah kerajaan sekarang atau tidak. Saya telah bergerak untuk mengubah kempen itu kepada yang lebih baik, insya-Allah. Namanya iaitu Sawit Anugerah Tuhan, jawab Khairuddin. Dalam pada itu, Hanifah mengalu-alukan penukaran cogen kata untuk tujuan kempen, tetapi mesti dilakukan dengan bijaksana. Jika tidak, ia akan menimbulkan kesan yang sebaliknya. Nak kempen dan tukar cogen kata kempen, silakan. Tetapi asasnya mesti solid dan berdasarkan kebijaksanaan, hikmah, wisdom YB. Jangan sampai jika dulu orang mungkin hanya takut, sekarang orang makin ngeri. Hanifah juga mempersoalkan di mana kesalahan slogan Sayangi Minyak Sawitku. Jangan ia ditukar hanya kerana Menteri Pakatan Harapan adalah dari DAP. Apa salahnya Sayangi Minyak Sawitku? Tak Islamik sebab tak ada sebut nama Tuhan ke? Tidakkah YB rasa kena sayangi minyak sawitku sebab ia adalah anugerah Tuhan walaupun tak sebut nama Tuhan? Adakah sebab dulu menterinya DAP? Soalnya, sekarang apa yang berlaku dengan komoditi lain yang cogen katanya tidak sebut Tuhan? Adakah maknanya komoditi itu bukan anugerah Tuhan? Hairan, bagaimana seorang menteri boleh mengusulkan cogen kata seperti itu? Tidakkah beliau dikelilingi oleh penjawat awam dan penasihat teknokrat yang hebat? Berhubung dengan kempen Sayangi Sawitku, saya telah bergerak untuk mengubah kempen itu kepada yang lebih baik, insya-Allah, namanya iaitu Sawit Anugerah Tuhan. Itu pendekatan saya untuk sepanjang saya menjadi menteri. Sebelum ini, Menteri Pakatan Harapan sering diejek apabila mengeluarkan kenyataan seperti slogan dan sebagainya. Rupanya segala cemohan itu hanya suara periuk yang mengata belanga hitam. Ikatan Muslimin Malaysia atau ISMA Melaka menyifatkan tindakan MCA membantah cadangan Perbadanan Muzium Melaka atau Perzim untuk menukar nama Bukit St. Paul kepada Bukit Melaka sungguh provokatif, langsung tidak menghormati sejarah dan identiti negara. Ketua Perhubungan Negeri KPN ISMA Melaka, IR Haji Muhammad Kausaini Haji Muhammad Naim, mempersoalkan bantahan yang diutarakan oleh Timbalan Pengerusi MCA Kota Melaka, Datuk Ronald Gan. Apakah MCA lebih suka mempertahankan nilai penjajah berbanding sejarah asal? Apa yang MCA nak takut sangat dengan identiti Empayar Melayu Melaka? Bukankah itu adalah identiti asal dan jati diri negara ini? Soalnya dalam satu kenyataan, menurut ISMA Melaka, Ronald Gan bersungguh benar mengeluarkan kenyataan membantah dan cuba melawan arus. Malah ISMA Melaka mengingatkan bahawa rakyat menilai kenyataan Ronald. Ya, jika diberi peluang dan cadangan, kita pasti akan tukar semua nama agar melambangkan identiti asal negara ini. Namun, jika MCA tidak suka, adakah mereka layak diberi peluang pada pilihan raya umum ke-15 akan datang?
sudah ternyata belang sebenar mereka, tegas Kushaini. Terdahulu The Star melaporkan bahawa Ronald Gunn berkata Bukit St. Paul patut dikekalkan sebagaimana yang dikenali selama ini. Tidak masuk akal untuk mengusulkan agar nama ikon sejarah itu diubah. Adakah kita akan menukar nama replika Jalan Portugis Flor de la Mar di Bandar Hilir juga? Kata Ronald Gunn seperti dipetik The Star. Jom kita rentas apakah sebenarnya sejarah Bukit St. Paul ini. Menurut Perzim, Zon Sivik Bukit Melaka atau Bukit St. Paul selama ini telah menjadi pusat pentadbiran bagi badan-badan kerajaan dari zaman Melaka diasaskan hinggalah sekarang. Penubuhan pusat pentadbiran di lokasi ini adalah kerana kedudukannya yang strategik menghadap muara sungai dan Selat Melaka. Dahulunya ia terlindung dari kawasan pedalaman oleh paya yang luas. Bukit ini dikenali sebagai Bukit Melaka pada zaman Kesultanan Melayu Melaka yang merupakan kawasan kediaman di Raja dan pusat kuasa Sultan, jelas Perzim dalam kenyataan di Facebook. Perzim menegaskan pada zaman penjajahan Portugis, mereka hanya memanggil kawasan tersebut sebagai Outeiro atau Bukit. Mereka membina kota di sekeliling bukit ini yang siap pada tahun 1548, seterusnya menetap dalam kota tersebut. Di atas bukit ini juga, Portugis telah membina sebuah gereja. Portugis telah mentadbir tempat tersebut dari dalam kota dikenali sebagai Famosa. Pada zaman penjajahan Belanda, mereka mengambil alih gereja di atas bukit itu, kemudian menukarkannya kepada gereja Protestan dan menamakan sebagai Gereja St. Paul. Bukit ini seterusnya dinamakan Bukit St. Paul. Pihak Belanda juga telah membina bangunan pentadbiran yang dikenali sebagai State House dan Quarters Governor di sebelah barat bukit ini. Bukit ini tetap diteruskan sebagai pusat pentadbiran pada zaman penjajahan Inggeris di Melaka, kemudiannya pusat pentadbiran Kerajaan Negeri Melaka selepas kemerdekaan. Demikian penegasan Perzim untuk menjustifikasi penukaran nama tersebut kepada Kota Melaka tanpa menilainya dari sudut politik adalah kelakar bagi MCA menganggap satu kawasan penjajah bertapak sebagai historical icon atau ikon sejarah. Nampak sangat MCA tidak faham maksud istilah ikon sejarah. Bandar Teluk Anson telah lama ditukar menjadi Teluk Intan. Port Swettenham telah menjadi Port Klang atau Pelabuhan Kelang dan banyak lagi tempat-tempat yang dahulu memakai nama berbau penjajah telah diubah. Kehidupan rakyat kedua tempat itu tidak berubah menjadi lebih buruk setelah nama ditukar. Benar, penjajahan adalah sebahagian daripada sejarah negara, tetapi menganggap kawasan gereja dan tempat pentadbiran mereka sebagai ikon sejarah adalah salah. Menyikap kembali tuduhan Tan Sri Musa Hassan bahawa ahli parlimen segambut Hannah Yeoh kononnya mahu menjadikan Malaysia negara Kristian. Mungkin bekas ketua polis negara itu patut mengkaji juga motif MCA. Apa jadi kepada janji PAS untuk melaksanakan hukum hudud sekiranya parti itu berjaya menguasai kerajaan negeri dan persekutuan? Pengarah Hal Ehwal Syariah Parti Amanah Negara Amanah, Ustaz Zulkarnain Abidin Al-Abiyadi berkata, kini PAS tidak punya wajah lagi. Berbanding suatu ketika dulu, parti itu dikenali berwajah Islam. Sejak kebelakangan ini, wajah Islam parti itu lebih memfokus kepada Islam marah-marah berbanding Islam ramah tamah. Parti itu hanya beramah tamah dengan pihak yang membawa Islam serupa dengan wajah yang dibawanya, iaitu Islam marah-marah. Bagi parti itu, pihak yang membawa Islam ramah tamah dianggap mempromosi Islam liberal. Bahkan maqasid syariah yang menjadi panduan pengamal Islam ramah tamah dilabel oleh parti itu dengan mafasid syariah, iaitu perosak syariah, ujarnya dalam satu kenyataan. Menurut Zulkarnain, pada suatu ketika PAS begitu lantang mahu melaksanakan hudud. Kelantangan parti itu untuk melaksanakan hukum hudud sehingga suatu ketika MB Kelantan sanggup meletak jawatan jika hudud tak terlaksana di negeri itu adalah bukti utama wajah Islam marah-marah tajaan parti itu, ujarnya. Menurut beliau, wajah Islam marah-marah parti itu lebih menonjol dalam isu pindaan Akta 355. Pemimpin parti itu, kata Zulkarnain, menghukum pindaan itu wajib dan pengkritiknya dianggap mengkritik Islam dan hukum Tuhan. Sikap pemimpin parti itu yang keras melulu dengan orang bukan Islam sehingga menafikan hak mereka untuk berperanan sebagai warga negara, menambah koleksi Islam marah-marah bawaannya, ujarnya. Namun, kata Zulkarnain, kini parti itu sudah tidak lagi membawa Islam, biarpun sekadar Islam marah-marah.
Beliau berkata, PAS tidak punya identiti, tidak punya tanda nama, ibarat ada bendera tetapi tidak ada tiang. Betulkah parti itu begitu? Ketika parti itu lantang dengan hudud, parti itu masih ada wajah Islam biarpun marah-marah. Tapi kini, parti itu tak bercakap lagi mengenai hudud. Justru, mana wajah parti itu? Mana RUU 355 yang jadi nyawa kedua parti itu selepas hudud? Bukankah parti itu sudah menjadi sebahagian daripada kerajaan? Kenapa usul pindaan akta itu tidak diangkat kembali di Parlimen? Soal bekas timbalan yang dipertua Yayasan Dakwah Islamiah atau YADIM itu. Menurut beliau, hasilnya, kini PAS bukan lagi pembawa Islam biarpun Islam marah-marah. Pada masa yang sama, kata Zulkarnain, PAS melabel golongan yang mahu mengambil kira realiti dan keperluan semasa sebagai Islam liberal. Justru parti itu sebenarnya tidak punya wajah, tidak tahu hala tuju, tak ada matlamat, tak ada panduan, tak ada garisan, tak ada sempadan. Apa yang parti itu ada kini? Ya, parti itu hanya ada tujuan politik cari makan. Asalkan peluang membesarkan tembolok terbuka, parti itu sanggup gadaikan Islam. Selepas parti itu rosakkan wajah Islam sebenar dengan Islam marah-marah, kini Islam marah-marah pun sudah digadai. Tidak ada apa-apa lagi pada parti itu, hanya tembolok, tegas Zulkarnain di akhir hantarannya. Merumuskan kesemua tidak tanduk sebelum dan sesudah berkuasa, Ketua Pemuda Pakatan Harapan Terengganu, Hasbi Muda berkata, selepas lebih 4 bulan berkuasa menjadi kerajaan pusat, perjuangan hudud PAS nampaknya sudah lenyap. Sekadar umpan untuk ahli rupanya, kata Naib Pengerusi Amanah Terengganu itu di Facebook Hasbi Muda semalam. Kita tunggu pada pilihan raya umum ke-15 nanti. Adakah PAS akan meratib untuk melaksanakan hudud atau menjaja dalil sebagai alasan tidak dapat melaksanakan hudud? Rakyat memerhati. Teruskan bersama kami di Jom Channel dan layari portal jomchannel.net untuk mendapatkan berita politik tanah air. Saya Hafiz Sulaiman, terima kasih. Assalamualaikum dan salam sejahtera.